Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah pada minggu ini untuk pembelajaran pendidikan Islam tahun 5. Okey, sebelum itu kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, untuk hari ini Ustazah akan menyambung lagi tajuk yang sama bagi minggu lepas, iaitu dalam bidang ibadah, iaitu tajuk tayamum. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar mengenai pengertian tayamum, perkara sunat tayamum, dalil tayamum, rukun tayamum. Okey, jadi minggu ini kita akan sambung lagi tajuk yang sama. Okay, sebelum itu kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran untuk pada hari ini. Okay, yang pertama ialah menghuraikan 3 antara syarat-syarat tayamum dengan betul. Yang kedua, menunjuk cara bertayamum dengan tepat. Dan yang ketiga, memperincikan perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Okey, kita lihat dulu apakah syarat-syarat tayamum. Okey, sebelum kita bertayamum, kita kena lihat dulu apakah syarat-syarat dia. Okey, yang pertama ialah mencari air selepas masuk waktu solat. Dah masuk dah waktu solat, kita cari dulu air. Tak ada air, barulah kita bertayamum. Okey, yang kedua, mesti masuk waktu solat, barulah kita bertayamum. Okey, masuk je, azan dah berkumandang semua, kita barulah mula bertayamum untuk mendirikan solat tu. Okey, yang ketiga, menggunakan debu tanah yang suci. Debu tanah tu mesti debu tanah yang suci. Okey, yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Hilangkan najis dulu, apa yang ada dekat diri kita, najis tu hilangkan semua, barulah kita bertayamum. Okey, inilah dia syarat-syarat tayamum. Okey, seterusnya kita lihat kepada perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Apa dia perkara dia? Perkara yang membatalkan tayamum ni, dia kata melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Contoh kamu buat perkara yang membatalkan wuduk tu, samalah kalau kira kamu bertayamum, kamu buat perkara yang membatalkan wuduk, jadi batallah tayamum tersebut. Okey, contoh dia apa? Terkentut. Kan? Batal tak wuduk? Batal. Jadi tayamum pun mesti batal. Okey, yang kedua, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Kamu dah bertayamum, tiba-tiba ada air. Sebelum kamu solat tu tiba ada air. Jadi terbatal tayamum tu, kamu kena berwuduk balik. Okey, yang ketiga, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Okay, pada minggu lepas Ustazah ada tunjuk satu gambar kan mengenai seorang lelaki, budak lelaki yang tengah sakit, berada di hospital, kaki dia sakit, berbalut kan. Okay, sekiranya dia dah sembuh daripada sakit tu dan boleh guna air, jadi dia tak boleh bertayamum. Dia kena berwuduk lah macam biasa. Okay, yang keempat, telah luput waktu solat. Okay, kamu dah solat zuhur, tiba-tiba asar dah. Okay, kamu kena bertayamum balik. Okay, sebab tu dia kata telah luput waktu solat. Dah habis dah zuhur, asar pula. Jadi asar tu kamu kena bertayamum balik untuk menunaikan solat asar. Okay, yang kelima, murtad. Murtad tu apa? Murtad tu ialah keluar daripada Islam. Okay, keluar daripada Islam. Itu dia perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Okey. Seterusnya kita lihat tata cara bertayamum. Macam mana cara dia nak bertayamum ni? Okey. Yang pertama dia kata tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci. Tangan kamu tu tekap kepada debu tanah. Okey, Ustazah ada cakap kan minggu lepas, tangan tu jari tu kena renggang kan. Tengok gambar nombor 1 tu. Tekap tangan, kedua-dua tangan, tapak tangan tu pada debu tanah yang suci. Okay, yang kedua, nipiskan debu pada kedua-dua tangan. Ustazah dah tunjuk dah cara pada minggu lepas. Macam mana nak menipiskan debu pada kedua-dua tangan.
Okey, yang ketiga, sapukan debu suci ke muka sambil berniat. Okey, sapu tu dalam hati kamu kena niat. Okey. Yang keempat, ulangi tekap kedua-dua tapak tangan pada debu yang suci dan nipiskan. Sama macam 1 dan 2 tadi. Tekap balik debu dekat tapak tangan tu, tekap dan nipiskan dulu. Lepas tu 5, sapukan debu yang suci pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah tapak tangan kanan hingga ke siku. Mulakan sebelah kanan dulu. Saya dah cakap dah kan? Mulakan sebelah tangan kanan dulu. Okey, yang keenam, ulangi menyapukan debu yang suci pada tapak tangan kanan ke bahagian tapak tangan kiri pula. Okey, itu yang terakhir. Okey, inilah dia tata cara bertayamum. Okey. Info lain ni, info tambahan lah bagi tayamum ya. Okay, yang pertama dia kata pastikan debu tanah yang suci yang digunakan tidak bercampur dengan najis. Pastikan debu tu debu tanah yang bersih, tak terkena dengan najis, tak bercampur dengan najis. Okay, yang kedua, jangan gunakan debu tanah yang telah digunakan. Kamu dah guna banyak kali dah debu tu, kamu nak guna balik, tak boleh. Okay, tak boleh digunakan debu tanah yang telah kamu gunakan sebelum tu. Okey. Yang ketiga, sekali tayamum sahaja untuk satu solat fardu. Macam saya cakap tadi kan. Solat Zuhur 1 tayamum, solat Asar 1 tayamum. Kini kamu kena ulang tayamum tu setiap kali nak solat. Okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingan tayamum. Apa pentingnya tayamum ni? Yang pertama dia kata kemudahan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan tertentu. Tak ada air, kan? Macam mana kita nak berwuduk? Jadi pentingnya tayamum ni untuk menggantikan wuduk dan juga mandi wajib. Okay, yang kedua, memastikan umat Islam tidak sewenangnya meninggalkan ibadah dengan sengaja. Contoh, tak ada air lah, tak naklah solat, tak naklah buat ni, tak naklah buat tu, tak boleh. Okey, maksud dia tayamum ni penting untuk memastikan umat Islam tu tak meninggalkan ibadah, boleh solat dengan biasa. Okey, seperti biasa. Okey, yang ketiga, menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Kan payah kalau nak cari air tu jauh contoh kan. Jadi Islam ni sangat mementingkan untuk menghilangkan kepayahan dan kesulitan kita sebagai umat Islam. Okey, yang keempat, menyucikan jiwa manusia. Okey, yang kelima, umat Islam diseru sentiasa berada dalam keadaan yang suci. Islam itu sukakan kebersihan. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okey, yang untuk hari ini kita belajar mengenai syarat-syarat tayamum, okay, perkara-perkara yang membatalkan tayamum dan juga tata cara bertayamum dan juga kepentingan bertayamum. Jadi Ustazah harapkan kamu semua dapat belajar, dapat faham apa yang telah kita pelajari mengenai tajuk ibadah ini, tajuk tayamum. Okey, kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.